Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini dan menjelaskan semoga perjalanan kita, majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang sifat qidam. Sifat yang kedua yang diwajibkan di atas kita mengetahui secara satu-satu adalah qidam, artinya sedia. Tengok surah yang kelima, barisan yang kedua. Yang pertama di bawah ke atas. Surah 5, barisan daripada bawah ke atas, barisan yang pertama. Baik. Pada minggu lepas kita dah bahas dan membicarakan tentang sifat qidam. Qidam berarti di segi bahasa sedia. Jadi sedia di sini makna kita kena tahu ta'rif dia adalah tidak ada awal, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sedia yang dikehendaki di sini. Adapun sedia zamani, sedia idhafi, itu semuanya tidak digunakan, tak boleh termasuk dalam maksud sedia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalil mana mengatakan, menunjukkan di atas sedianya Allah Subhanahu wa taala? Kata musannif, dan bermula dalil qidam Allah Subhanahu wa taala itu dalil ataupun percaman, bukti, sama dia kata qidam, mana sedia Allah Subhanahu wa taala itu bahawasanya, ini andai kata supaya untuk kita mantap lagi pegangan kita, tidak dibawa andaian tu, maka masih lagi orang tu tak berapa kemah sangat. Jika ada Allah baharu, andai katalah, dalilnya iaitu bahawa jika ada Allah itu baharu, nascaya berhajatlah Allah kepada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia kan Allah, iaitu mustahil. Baik. So kemana kita dah lepas bahawa setiap benda yang baharu, apa benda yang baharu? Maknanya benda atau satu perkara yang dijadikan selepas daripada tak ada. Dulu tak ada, baru ada. Itu namanya benda baharu. Boleh faham tak? Setiap benda yang baharu, kita kena tahu di segi ta'rif dia, benda yang dijadikan sebelumnya tak ada, mana baru ada. Itu mana benda baharu. Dan dia ada permulaan. Bila dulunya tak ada, baru ada, berarti dia ada, dia tu mana ada tarikh. Itu namanya benda baru. Baik. Jadi andai kata kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu baru, maknanya Allah Taala ada selepas sebelumnya tak ada, baru ada.
Dan adanya Allah Subhanahu wa taala apa nama tadi? Ada tarikh. Ada permulaan. Ada masa baginya. Kan? Nascaya berhajatlah ya Allah kepada yang membaharukan. Apa yang membaharu? Yakni yang menjadikan. Yang membaharu mana yang menciptakannya. Jadi kalau seandainya kata Tuhan itu baru, berarti Allah berhajat kepada yang menjadikan dia. Tak boleh lari dah. Setiap sesuatu perkara mesti perlu kepada yang menjadikan. Setiap sesuatu perkara yang baru pasti perlu kepada yang menjadikan dia. Itu namanya benda baru. Boleh faham tak? Kakak kita faham. Boleh? Kita kena ingat setiap benda yang baru mesti dia perlu kepada yang membaharukan, maksudnya yang menjadikan. Itu kena faham dari segi istilah. Jadi kalau kata Allah tu baru, Allah tu baru ada, sebelumnya tak ada, baru ada je. Berarti Allah perlu kepada yang menjadikan. Allah perlu kepada yang menciptakannya, iaitu mustahil. Macam mana boleh kita katakan Allah Subhanahu wa taala perlu kepada yang menjadikan, sedangkan di Al-Khaliq yang menjadikan. Boleh faham tak? Apa? Boleh kalau tak boleh tak apa ni boleh jawab. Boleh faham. Andai kata dalil, ini dalil bukti untuk meyakinkan kita bahawa sedianya Allah Subhanahu wa taala. Allah sedia, mana Allah tidak ada, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada tarikh, tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ada tidak didahului oleh tiada. Agak-agak boleh faham tak? Allah ada tidak didahului oleh tak ada dulu. Boleh macam saya sebut tadi lah. Benda baharu ada dia tu mana didahului oleh tiada dulu, baru ada. Kan? Macam kita lah. Kita ni dinamakan baharu, makhluk ni dinamakan baharu. Sebab dia dulu tak ada. Baru Allah telah menjadikan dia. Maka dinamakan makhluk itu baharu. Bukan baru cantik benda tak ada. Macam kita kata, nampak baru, nampak baru ada. Kan? Baru beli. Mana baru dah tu? Kan? Tetapi baharu maksud baharu di sebenarnya adalah ada sesuatu perkara, adanya benda tu setelah sebelumnya tak ada, baru diadakan. Itu maknanya baharu. Dan dia ada sifat perubahan. Setiap benda yang baharu mesti ada berubah. Seperti mana kita dulu di alam roh, lepas tu Tuhan campakkan, Tuhan jadikan kita di alam perut ibu kita. Setelah tu Tuhan jadikan pula kita kecil, kau besar, turun mati. Mana ada perubahan, itu dinamakan baharu lagi. Itu di antara sifat bagi setiap benda yang baharu. Baik. Jadi andai kata kalau Allah tu tidak bersifat dengan sedia, Allah tu berarti bersifat dengan baru. Jadi kalau kata Allah tu baru, mana Allah ada sebelumnya tak ada, baru ada. Boleh faham tak? Boleh ada Allah baru ada tarikh, ada permulaan, baru ada. Pasti Allah perlu kepada yang menjadikan, yang membaharukan. Sebab setiap benda yang baru, saya sebut tadi, mesti dia perlu kepada yang menjadikan. Sebab dia nak, sebelum tak ada, tiba-tiba ada sendiri, mana mustahil. Ada benda yang baru ni ada dengan sendiri, tak ada. Mesti ada benda yang mesti ada yang menciptakan. Jadi kalau kata Allah itu baru, pasti Allah perlu kepada yang menjadikan, yang menciptakan dia. Dan yaitu Allah perlu kepada, kena damai, dah tulis kat situ. Dan yaitu Allah perlu kepada yang membaharukan. Mustahil, atau mustahil kita tak boleh terima.
mengatakan Allah Subhanahu wa taala perlu kepada yang menciptakan. Mustahil. Bolehkah kalau kita kata Allah tu perlu kepada yang menjadikan dia? Boleh ya? Boleh atau tidak? Tidak boleh kata. Kalau kita mengatakan Allah tu perlu kepada menciptakan ataupun perlu kepada Allah yang menjadikan dia, itu kalau i'tiqad, maka hukum dia seseorang itu kafir. Sebab mensabitkan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat qiyamuhu bi nafsi. Itu kafir. Berarti tidak boleh sama sekali mensabitkan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat qiyamuhu bi nafsi, sedangkan Allah bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Seperti mana kita dah baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum benar nama qiyamuhu bi nafsi. Baik. Kenapa kata mustahil? Tidak terima mengatakan Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada orang yang menjadikan, membaharu mana menjadikan kerana daur kerana daur artinya berkeliling atau tasalsul, yakni berhubung-hubung yang tiada berkesudahan. Kita kena faham sikit. Boleh dulu. Sebab apa kata, kalau kata Allah tu berhajat kepada yang menjadikan kerana daur. Daur tu apa? Bukan nama orang. Daurun, iaitu berkeliling. Apa maksud berkeliling? Tengok di tepi tu. Ada tulisan nombor 1. Dia dah ambil beritahu kepada kita apa maksud daur, apa maksud keliling tu. Dia kata, dan ia daur itu terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama daurun musarrahun. Daurun terbahagi kepada 2 bahagi. Yang pertama daurun musarrahun, artinya yang dinyatakan, iaitu yang ada ia dengan 2 martabat. Dengar dulu. Artinya yang dinyatakan, mana daur, mana keliling yang dinyatakan, iaitu yang ada ia dengan 2 martabat, seperti menjadi oleh Zaid akan Umar dan Umar itu menjadikan akan Zaid. Betul. Daur ni berkeliling. Mana berkeliling yang dijelaskan, yang dinyatakan. Contoh dia, Zaid seorang bapa menjadikan anak, melahirkan anak. Ada menjadikan, contoh itu melahirkan anak. Tiba-tiba anak nama Umar ni melahirkan bapa. Agak-agak boleh? Agak-agak boleh berlaku tak? Tak boleh. Itu nama dia keliling. Ini musing. Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Zaid. Boleh? Tak boleh. Berarti kalau kata Allah itu perlu kepada yang menjadikan, berarti mustahil, sebab berlaku keliling, mana kepusingan. Seperti mana kita mensabitkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, tiba-tiba Allah itu pula dijadikan. Boleh faham tak kita? Tak boleh. Kita sampaikan Allah menjadikan sesuatu, tiba-tiba sesuatu pula menjadikan Allah, sebab Allah tu baru. Jadi musing. Musing itulah dinamakan mustahil. Tak boleh berlaku, tak boleh terima di akal kita mengatakan Allah yang menjadikan, tiba-tiba dia dijadikan. Itu mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, daurun mudmarun. Daurun mudmarun, iaitu keliling yang disembunyi
Dan Umma itu menjadikan Bakar, Bakar itu menjadikan Zaid. Nah, keliling sampai 3 peringkat. Tadi 2 peringkat aja, Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan terbalik semula. Yang ni pula Zaid menjadikan Umar, Umar menjadikan Bakar, Bakar pula menjadikan Zaid. Boleh agak-agak cucu menjadikan atuk, cucu melahirkan atuk semula. Nah, boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh diterima. Sedangkan katalah ayah bagi atuk kita, ayah bagi ayah kita, kan? Ayah kita melahirkan kita, kita pula melahirkan atuk kita. Agak-agak boleh? Tak boleh terima. Berarti Allah menjadikan sesuatu perkara menjadikan sesuatu perkara yang lain, dan satu perkara yang lain yang ketiga menjadikan Allah Subhanahu wa taala, maka itu mustahil, tak akan berlaku. Nampak? Itu yang pertama. Betul dinamakan daurun musik. Allah menjadikan sesuatu dan sesuatu menjadikan sesuatu yang lain, sesuatu yang lain menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya daurun. Daurun berkeliling, musik, berpusing. Itu mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Sebab kita yakin, kita i'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala ada pada sifat yang pertama itu, kan? Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan oleh sesiapa. Tiba-tiba kita tidak mensabitkan sedia Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala ada tanpa dijadikan oleh sesiapa, berarti lazim daripada situ Allah sedia. Boleh? Hasil daripada situ Allah bersifat dengan sedia. Sebab sifat sedia Allah Subhanahu wa taala ada, Allah tidak ada permulaan. Bila tidak ada permulaan, berarti Allah itu sedia, Allah tidak baharu. Sedangkan benda yang baharu ni benda yang ada permulaan, bila ada yang ada tarikh. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada orang yang menjadikan? Kerana berlaku tasalsul. Apa maksud tasalsul? Iaitu berhubung-hubung yang tiada kesudahan. Berhubung-hubung tanpa ada kesudahan. Contohnya Allah nombor 2 tepi tu. Sambung pada tu. Adapun tasalsul, maka misalnya, contohnya bahawa Zaid menjadikan Umar, Zaid menjadikan Umar, dan Umar menjadikan Khalid. Demikianlah hingga tiada kesudahan bagi menjadikan itu. Boleh faham tak? Tasalsul ni, kalau andai kata Allah berhajat kepada yang menjadikan, nama dia mustahil. Sebab apa? Kerana berlakunya tasalsul. Sebab tasalsul makna dia berhubung-hubung tanpa kesudahan. Baik. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala perlu kepada yang menjadikan, perlu kepada orang yang menjadikan. Jadi orang yang menjadikan tu pasti dia perlu kepada orang yang menjadikan lagi, dan orang yang menjadikan yang ketiga perlu kepada orang yang menjadikan, sampai tidak ada penghujungnya. Itu namanya mustahil. Itu je. Boleh faham? Senang je, tak susah pun, kan? Sebab itulah dalam i'tiqad kita, macam kita ni, kita ada ayah kita ada atuk kita sama kesudahan mana? Nabi Adam. Dan semua makhluk ini ada ni siapa yang menjadikan? Allah. Tidak ada hubung sambung, tak ada. Seperti mana orang i'tiqad bahawa alam ini semula jadi, tidak ada kesudahan, tidak ada siapa yang menjadikan. Itu namanya tidak ada kesudahan. Kalau kata alam ini semula jadi, berarti menunjukkan bahawa tidak ada kesudahan. Tak tahu siapa, tiba-tiba ada aja. Sedangkan dalam i'tiqad kita, pegangan kita ada kesudahan. Kita manusia ini asal daripada Nabi Adam.
Dan makhluk ini ada ni asal daripada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tetapi kalau kita mensabitkan Allah Subhanahu wa taala perlu kepada yang menjadikan, berarti tidak ada kesudahan siapa yang menjadikan yang sebenar. Boleh? Tidak ada. Bila tidak ada, namanya mustahil, tak boleh diterima oleh akal kita sama sekali. Sebab tu kita kena tolak pahaman-pahaman yang mengatakan bahawa alam ini semula jadi. Itu maksudnya. Betul perlu kita kena belajar. Bila kita tidak belajar, kemungkinan boleh menerimakan pandangan-pandangan ahli falsafah ini yang mensabitkan alam ini semula jadi tanpa dijadikan oleh siapa-siapa. Kalau kita mensabitkan alam ini semula jadi, berarti tidak ada siapa yang sebenar yang menjadikan. Mustahil kan? Tak akan berlaku benda ni. Itu maksudnya. Dan kedua-duanya itu, iaitu daur keliling tadi dan tasalsul itu mustahil. Tu kena ingatlah mustahil itu apa. Nanti mustahil itu apa ya? Tak ingat pula kan. Takrif itu dah lepas dah. Mustahil maknanya perkara yang tak diterima oleh akal adanya, sabitnya. Mustahil adalah perkara yang tak diterima oleh akal sabitnya sesuatu perkara itu. Jadi tidak tak terima sama sekali berlakunya daur ataupun tasalsul pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Bukan hanya pada Allah, pada makhluk pun tak ada. Mana lagi? Pada makhluk pun tak ada. Allah pun kata tak ada. Pada makhluk ada tak? Tak ada. Tak ada siapa. Contoh kata macam saya cerita tadi. Atuk, cucu menjadi melahirkan atuk. Ada? Tak ada. Yang lain. Kalau kita kata tasalsul sampai tidak kesun, tak ada juga. Kita ni ada penghujung. Siapa? Nabi Adam. Itu maksud dia. Pada Nabi Adam siapa yang menjadikan? Allah. Dah habis, selesai apa lagi? Takkan Nabi Adam lahir sendiri kot. Maknanya kita ada penghujung. Jadi dua-dua mustahil pada Allah dan pada makhluk. Habis. Dan apabila sabit qidamnya Allah Subhanahu wa taala, apabila dah tetap dah sedianya Allah Subhanahu wa taala, mustahillah atas Allah baharu. Senang je, tak usah. Kalau kita dah yakin, dah i'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sedia Allah, maknanya tidak ada permulaan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka mustahillah baharu di atas Allah Subhanahu wa taala. Kita tak terima bahawa sama sekali mensabitkan Allah tu baharu. Itu saja. Boleh faham? Kalau tak boleh dah, boleh tanya. Dalil mana mengatakan Allah tu sedia kala? Huwal awwalu, dalam surah apa? Lepas surah Waqiah nak tanya. Huwal awwalu, Allah tu adalah yang awal sekali. Yang awal maknanya dialah yang mula-mula ada. Tidak ada siapa-siapa yang ada, melainkan dia. Jadi awal yang sedia kala. Dan yang ketiga, sifat yang ketiga yang wajib di atas kita mengetahui secara satu-satu, yaitu baqa'un. Artinya kekal. Baqa mari daripada baqiya yabqa. Baqa, nama Allah yang kita dah sebut dalam asma al-baqi, yang kekal. Bukan baki duit, tidak. Al-baqi mana yang kekal. Artinya kekal. Kekal ni sifat apa isim masdar, kekal. Apa maksud kekal? Makna kekal tu, makna baqa itu
yaitu ketiadaan kesudahan bagi wujud. Yaitu makna dia ketiadaan kesudahan bagi wujud. Mana wujud tu ada, maksud wujud-wujudnya ni ada. Artinya arti ketiadaan kesudahan bagi wujud. Apa maksud? Tiada memutuskan adanya ada Allah oleh Adam. Tiada memutus adanya ada Allah oleh Adam. Boleh faham atau tidak ni? Boleh eh? Boleh eh? Akak-akak boleh faham akak? Kalau akak tak boleh faham, abang-abang tak apa faham, boleh angkat tangan. Jangan malu. Bab akidah tak apa, jangan malu. Kita boleh untuk betul-betul yakin, betul-betul faham. Sekurang-kurangnya bila kita balik rumah, anak-anak kita tanya ataupun orang lain nak menanya kita tentang sifat-sifat, kita boleh jawab, kita boleh hurai balik, ataupun kita boleh beritahu kepada orang macam ni. Dia sampai tahap tu. Baik. Jadi sifat yang ketiga, sifat yang wajib di atas kita mengetahui secara satu-satu tentang sifat Allah adalah al-baqa. Baqa makna dia kekal. Kekal, apa makna kekal tu? Iaitu ketiadaan kesudahan bagi adanya ada Allah. Maksudnya tiada memutuskan ada Allah itu oleh Adam. Alam tiada dia. Maknanya ada Allah sekarang ni, Allah ada. Dulu pun ada juga, sekarang ada. Akan datang pun ada. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Boleh? Boleh faham tak? Ada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Tidak ada kesudahannya. Boleh faham tak? Macam kita ni ada kesudahan, ada tempoh. Tu beza kita. Sebab tu bila kita man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa-siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Berarti kita kenal diri kita. Kita ada permulaan. Berarti Allah tidak ada permulaan. Ada kita ada kesudahan. Berarti Allah tidak ada kesudahan. Kan senang tu. Susah kan? Tak susah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Bila tak ada tarikh penghujungnya. Tidak ada tarikh, tidak ada tempoh adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun alam makhluk ini ada dia sekarang ni, tetapi dia ada tempoh dia. Macam kita ni. Kita ni ada tempoh tak? Ada ke tak ada? Ada. Bilanya? Wallahu a'lam. Tapi ada. Kalau Tuhan bagi tahu umur 50 pada hari sekian, waktu sekian, rasa-rasa dekat-dekat 50 tu, standby tu. Ingat tak? Tapi Tuhan tak bagi tahu. Tapi ada. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu ada tempoh, ada ajal dia, ada masa dia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna syai'an wa la yastaqdimun. Apabila masanya dah sampai, maka tidak ada terlambat 1 minit dan terdahulu 1 minit, 1 saat, tak ada terlambat. Jalan terus. Itu namanya tempoh, masa, ajal. Baik. Jadi maksud kekal Allah Subhanahu wa taala tidak diputuskan oleh tiada. Macam kita ni diputuskan oleh tiada. Maksudnya bila ada putus. Itu tak ada. Hari tak ada. Contohlah kita ada umurnya 60. Agak-agak panjang lagi dah. Boleh banyak lagi berapa ni? Agak-agak panjang lagi. Kalau boleh banyak lagi, membanyakkan amal. Katalah umur 100. Daripada tahun awal tahun sampai umurnya 100. Umur 100, kira tahun 100 tak 1. 101. Jadi 101 ada tak dia?
Ada ke tidak? Tak ada dah. Berarti tak ada itulah dinamakan ada dia diputuskan oleh tiada. Mana diputuskan, ditakdakan oleh tiada dulu. Berarti maknanya dia ni tidak kekal. Sebab apa? Sebab dihubungi oleh tiada. Dihubungi, disambung oleh tiada. Berarti dia tidak kekal. Adapun kekal di sini mana dia tidak dihubungi, tidak disambung oleh kalimah tiada. Berarti ada sentiasa lah. Itu namanya kekal. Agak-agak pening ke? Tak pening lah. Mana kekal, mana yang tidak dihubungi oleh tiada. Dah selesai. Jangan pening kepala nanti. Kekal maknanya ada yang tiada berhubung dengan tiada. Itu namanya kekal. Itu maksud dia. Kekal, jadi ada yang tiada berhubung dengan tiada. Itu namanya kekal. Jadi kalau ada yang berhubung dengan tiada, berarti tidak kekal. Macam kita ni, ada dah, lepas tu tak ada. Tak ada itulah berhubung dengan ada. Berarti kita ni tidak kekal. Dan seluruh makhluk pun tidak kekal. Sebab apa? Sebab berhubung dengan tiada. Itulah berarti wa kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu semuanya binasa. Berarti tidak kekal lah. Illa wajhah, melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan yang lain itu kekal juga, seperti mana arash, kursi, luh mahfuz, qalam, neraka, syurga, roh para nabi, roh para syuhada, kan? Ajbu zanab yang ada tulang belakang kita, tulang buntut kita tu, itu ajnab zanab tu yang kekal tu. Itu sebab Allah mengekalkan dia. Kalau Tuhan tidak mengekalkan dia, hancur dia. Faham tak? Dia kekal tu walaupun malaikat Israfil meniupkan sengkala yang kedua itu, maka semuanya binasa, semua habis. Tak ada tinggal sikit pun. Thumma nufikha fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Bila malaikat tiup sengkala yang kedua, maka berlakulah hancur semua. Tak ada tinggal sikit pun. Tiup sengkala yang pertama untuk menjatuhkan, mengharu-harakan. Habis berobok sana, berobok sana, kita roboh kita roboh habis, lepas tu kita bakar licin. Macam tu contoh mula kita roboh dulu, takkan bakar macam tu je. Kita roboh macam tu, lepas bakar. Warna macam tu lah. Jadi sesuatu yang pertama untuk mengharu-harakan. Angin kencang sana sini, langit turun, bintang turun, bolok-bolok macam tu yang jatuh, contohnya lah. Air pun tergombang macam habis tu, baru sekali yang kedua, habis renat. Melainkan berapa perkara sahaya yang dikecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak binasa benda ni. Arash, luh mahfuz, qalam, kursi, neraka, syurga, dan roh-roh para nabi dan para syuhada. Mereka ini tidak binasa. Dan ajbuz zanak yang ada di tulang belakang, tulang buntut kita ni, badan kita semua, tulang kita akan semua hancur, melainkan dia kecil yang belakang tu tidak hancur. Inilah bila segala yang ketiga, thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Apabila disiupkan sekala yang ketiga, maka akan ni ajbuz zanak dia lah, dia yang mencampurkan. Bila siup je, tunduklah tulang seseorang, tangan dia duduk di Amerika, kaki duduk di Afrika, badan dia duduk di kepala duduk di Malaysia contohnya. Maka bila siup dengan kala dia akan terbang kan. Menyusun balik kejadian yang asal dia. Menyusun balik kejadian asal. Berarti bila tu akan bangkit. Fa idzahum, maka tiba mereka itu qiyam, bangkit semua. Ini menuju ke segala yang ketiga untuk membangkitkan. Jadi
Antara kalau yang kedua dengan yang ketiga, yang pertama dan yang ketiga, yang kedua, perjalanan masa dia adalah 40. Kata setengah ulama 40 hari. Katanya 40 tak 4 bulan 4 tahun tak tahu, tapi 40. Kata setengah ulama 40 tahun lah. Ada setengah kata. Jadi selama tu 40 tahun ataupun kata 40 hari, boleh tak kira tu khilaf. Sayyidina Abu Hurairah tak ingat sebab Nabi sebut antara dua ciupan tu adalah 40. Nabi tak sebut 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan ke, tak disebut. Kan? Jadi masa tu cukup. Kalau yang kedua, yang ketiga, antara tu mana semua binasa belaka, lalu Allah Subhanahu wa taala menanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Ini menunjukkan kekal Allah Subhanahu wa taala, yang lain semua hancur lebur. Tak ada tinggal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kullu man 'alaiha, mereka yang atas muka bumi ini semua binasa belaka. Wa yabqa, yang kekalnya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu Tuhan tanya, limanil mulku yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Yang kita duk hebat sangat. Kita ada kekuatan, ada tenaga, ada kemuliaan, ada pangkat dan sebagainya. Kita gunakan pada tempat-tempat yang tak elok, ataupun kita menguasai atas orang, menzalimi atas orang. Tenang di akhirat nanti Tuhan tanya, siapakah, bagi siapakah kerajaan pada hari ini. Tak ada siapa yang jawab. Semua hancur lebur. Nak jawab macam mana? Tak ada siapa. Selama mana? Selama 40 tahun. Lalu Tuhan jawab dengan sedih, lillahil wahidil qahar, bagi Allah lah yang wahid, yang esa, al-qahar, yang sangat mengerasi. Jadi Allah sendiri yang menanya, yang dia yang menjawab. Tidak ada siapa yang menjawabnya. Lalu inilah menunjukkan bahawa Allah bersifat dengan kekal, tidak ada penghujungnya. Kekal Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Bila? Sampai bila-bila. Siapa yang mati last sekali? Malaikat maut. Malaikat maut lah yang mati last sekali. So Allah sendiri yang mencabutkan nyawa dia. Siapa yang hidup mula-mula sekali? Siapa? Siapa? Yang mula-mula hidup. Setelah hancur lebur semua, siapa yang hidup mula-mula? Israfil. Sebab tugas dia siuk tu kalau dia tak siuk, siapa nak bangkit? Dia lah yang mula-mula. Tuhan mahu hidupkan dia mula-mula. Dia mula sekali, lepas tu barulah dia siuk tu yang ketiga tu, maka semua bangkit. Itu maksudnya. Baik. Jadi mati last adalah malaikat maut. Yang hidup mula-mula adalah selepas yang kedua tu adalah Israfil. Setelah itu Tuhan mematikan sifat mati. Jadi berarti siapa yang masuk neraka, neraka yang kekal abadi. Siapa yang masuk syurga, syurga yang kekal abadi. Berarti tidak ada mati selepas itu. Tidak ada. Yang mati ini berlaku di atas dunia saja. Sebab tu jangan kita bimbang. Kalau sakit pinggang, sakit lutut, darah tinggi, jangan tak ngaji. Sakit lutut lah duk lama, 2 jam lah tu contohnya lah. Tak apa, sementara je. Tapi pahala kita kekal abadi. Darah tinggi, kencing manis, jangan bimbang, ibadat je, insya-Allah. Bila mati tak ada lah darah tinggi, tak ada lah kencing manis, tak ada lah lemah jantung. Yang lemah jantung masa hidup ya, bila mati tak ada dah. Tetapi kalau kejahilan sama masa hidup, masa mati, masa ni sampai bila-bila. Kalau kita hidup tanpa amalan kita, tidak ada bekalan kita di akhirat, kita tidak kaya di dunia akhirat, kita tidak berusaha untuk menjadikan kita kaya di akhirat, kita di atas dunia hanya semata-mata pagi makan, malam makan, tengah hari makan, tak ada kerja lain.
Kalau makan untuk ibadat tak kisah kan. Tapi masalahnya semata-mata untuk kemewahan dunia semata-mata. Kita tidak gunakan untuk akhirat. Berarti dunia kita kaya-kaya, tapi di akhirat dia akan sambung dan seterusnya akan menjadi miskin di akhirat. Itu berarti kita gunakanlah. Kalau sakit pun sakit sementara saja. Tapi kalau sakit rohani, di dunia pun sakit, dalam kubur pun sakit, akhirat pun sakit. Sebab benda ni dia kekal. Sebab tu jangan kita simpan penyakit rohani. Kena bersihkan rohani kita sebelum tibanya ajal. Belum makan lagi dah sedawa. Anginnya. Sarapan pagi belum lagi. Baik. Jadi maknanya biarlah kita sembuh sebelum tibanya mati. Kalau kita sakit zahiriyah, sakit jasmani, jangan kita bimbang. Jangan sebabkan kita sakit menyebabkan kita ni tertinggal ibadat. Dengan sebab kita sakit jasmani, kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh daripada majlis ilmu. Jangan sama sekali. Biar kita sakit, biar zahir sakit, tapi hati kita, rohani kita tidak sakit. Itulah. Itu di segi apa nama saya sebut tadi, dia akan sebagai bekalan kita. Kalau kita rohani kita bersih, rohani kita sehat, maka dia akan membawa kepada diri kita ni menjadi sihat. Sebab itulah punca utama yang kita sakit hati, kan? Cuba tanya orang sakit pinggang, orang sakit lengah apa semua, sakit darah tinggi, kencing manis, apa lagi? Stroke, apa lagi penyakit? Kanser, apa lagi? Macam-macam penyakit lah. Punca dari mana? Cuba jawab. Punca dari mana? Makanan. Okey, makanan asal dari mana-mana? Memang punca makanan. Tapi di antara yang punca dalam badan kita adalah jantung kita. Cuba cek jantung kita. Sebab jantung kita tak sihat, menyebabkan perjalanan darah kita kurang, tak kuat. Betul je. Ataupun jantung kita ni terlampau kuat, pam, jadi darah tinggi, cepat laju. Contohnya. Dan contoh dasar lain, kalau jantung kita tak sihat, semuanya badan kita tak sihat. Itu maksudnya. Demikian tu jugalah rohani kita. Kalau rohani kita tak sihat, jantung hati kita tak sihat, maka seluruh tak sihat. Mata kita tak sihat, telinga kita tak sihat, tangan kita tak sihat, lidah kita tak sihat, semuanya tak sihat. Sebab apa? Sebab hatinya tak sihat. Berarti kita kena berubatlah biar sihat. Sihat dunia, sihat kubur, sihat di akhirat, sihat selama-lamanya. Sebab tu kita kena berubat lah. Berubat kat mana? Kalau jasmani pergi klinik. Tapi kalau pergi ubat rohani, nak pergi ubat, dia tak akan jumpa kat klinik. Orang penyakit hasad dengki, kering badan, makan tak lalu, mandi tak basah, atau teringat duk sakit hati dengan orang, pergi klinik jumpa dah penyakit dia. Cari tak jumpa, pergi x-ray pun tak jumpa penyakit. Apa pasal? Kamu tak ada darah tinggi, tak ada, lemah jantung tak ada. Tapi pasal semakin kering badan sampai tinggal tulang aja. Sebab apa? Sebab bukan awal penyakit ku tu jenisnya. Tak ada, dia cerita ni. Kemungkinan boleh berlaku orang yang suka sakit hati dia, bila terlampau dia sakit hati kat orang ni, sampai dirinya sakit. Jadi tak jumpa. Yang jumpanya kena pergi ke majlis-majlis ilmu, baru jumpa. Ni doktor rohani. Siapa? Kita, bukan saya. Bukan ulama-ulama, adalah kitab lah sebagai doktor dia untuk panduan kita. Penyakit ni ubat ni, penyakit ni ubat ni. Itu nama dia. Jadi untuk mengubati hati, mesti kena sentiasa duduk di dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah dia akan hilang penyakit. Sebab di zaman Nabi tak apalah, Nabi sendiri doktor. Dan
Nabi tak ada, Nabi tinggalkan dua untuk kita. Itulah sebagai panduan kita. Itulah ubat untuk kita. Lepas tu kita nak tahu ubat kat mana, kena duduk dalam majlis ilmu untuk penerangan tentang ubat. Kita beramal lah, sama-sama beramal. Itu namanya ubat ni lagi. Itu maksudnya. Jadi kena selalu kok mana-mana, di mana sahaja bila ada majlis ilmu kita pergilah. Gunakan masa kita. Semoga kita sihat sebelum tibanya ajal. Wala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat anak pinak harta benda melainkan mereka yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya sejahtera, hatinya sihat. Itulah. Baik, dia namanya kekal abadi. Dan mustahil lawan baqa tadi, iaitu fana. Fana artinya binasa. Jadi maknanya mustahil, saya dah sebut tadi, kita ingat ta'arif dia, perkara yang tak diterima oleh akal sabitnya benda tu. Berarti kita tak terima sama sekali mensabitkan sifat binasa di atas Allah Subhanahu wa taala. Tu saja. Jadi binasa ini seperti mana Allah SWT sebut tadi, wa kullu syai'in halikun, setiap sesuatu tak kira binasa belaka. Sama ada dulu, sekarang akan datang. Sebab tu ulama dia memandangkan, ulama tasawuf dia memandangkan kita ni hanya bayang ya. Ada kita ni ada bayang je, bukan ada yang sebenar-benarnya. Sebab kita ni dikapit antara tak ada. Dulu kita tak ada, akan datang kita tak ada. Dikapit di antara dua tak ada ni dinamakan tak ada. Itu pandangan dia. Ya tak? Sebab tu dia anggap kita ni bayang, bukan sebenar-benar ada. Sebab kita akan ditakdirkan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana berlakunya kiamat. Berarti kita dah bersifat dengan sifat binasa, bukan sifat kekal abadi, kan? Seperti mana kita lalu satu bayang. Kita nampak bayang kan? Nampak pokok. Kita boleh lalu atau tidak? Boleh lalu atau tidak? Boleh. Sebab apa? Sebab bayang. Cuba pokok melentang di atas jalan kita, boleh lalu tak? Tak boleh. Berarti pokok tu sebenar. Adapun kita nampak bayang pokok tu tapi masih lalu. Sebab apa? Itu hanya bayang sahaja. Macam itulah keadaan ada makhluk di sekarang ini. Macam tu je. Dia tidak boleh tak boleh melakukan sesuatu perkara. Sebab dia hanya bayang saja. Yang boleh menjadikan sesuatu perkara yang ada kuasa yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah bersifat dengan kekal abadi. Baik, sebab tu dia kata semua binasa ni fana. Yang kekal Allah. Betul, orang yang dalam maqam fana masuk tasawuf sikit, tinggi sikit. Orang yang masuk dalam maqam fana, dia memandangkan semua makhluk ni tak ada. Tempoh orang dia langgar orang, tak pandangan dia. Sebab tu bila dia dah dalam perjalanan dia dalam maqam fana ini dalam bahaya. Sebab dia akan melatahkan setiap bergerak-geri dia, mula dia akan meletakkan hanya Allah, Allah, Allah. Dia tidak pandang benda lain. Seperti mana Hallaj, dia orang tanya dia, ma fi jubbika, apa yang ada dalam jubah kau? Allah. Masya Allah. Dia memandangkan dalam jubah dia Allah. Berarti dia orang lain, orang luar menganggarkan bahawa dia menganggarkan dirinya Allah. Sedangkan masa tu dia dalam mabuk, dia tidak sedar diri bahawa yang adanya Allah, lain semua je binasa. Itu pandangan dia. Lalu dihukumkan kafir. Setengah ulama menghukum kafir. Adapun ulama tasawuf, dia tidak menghukumkan kafir. Sebab apa? Sebab dia ni dalam maqam fana. Maqam yang hati dia memandangkan semua makhluk adalah binasa. Dalam tu adalah dia dalam keadaan mabuk. Bila dalam keadaan mabuk, tak dikira. Bukan buat-buat ni. Jangan buat-buat nanti kena tangkap nanti. Siapa tak mengaku saya Allah, bukan saya cerita. Kena
Mana pai kena ni kafir contohnya. Dah tak boleh mengaku di sini Allah. Hanya yang disebut tu bukan menganggapkan diri Allah adalah latahan ataupun keluar dengan tanpa kesedaran. Lalu dia dihukumkan kafir pada pandangan ahli syariah yang ulama yang zahir itu saja. Bila dia hukumkan bunuh, maka darah yang berpancar itu adalah tulis la ilaha illallah. Masya Allah. Ya tak? Itu menunjukkan bahawa dia tidak kafir, hanya masa tu dia mabuk. Orang mabuk tak ada yang berkira kan? Tapi kalau mabuk dengan sengaja, dia ambil kira. Mabuk tanpa sengaja tak dikira. Betul tak? Pergi minum arak tak sembahyang, cakap berapu dikira, sebab mabuk dia dengan sengaja pergi minum arak pasal tapi kalau mabuk makanan dengan seorang, kita tak sedar diri, cakap merapu tak dikira. Sebab mabuk dia macam tu jugalah. Habis. Jadi kesimpulannya, semua makhluk ini adalah binasa yang kekal Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu perkara-perkara yang dikecuali oleh Allah Subhanahu wa taala tak kekal, adakah di Allah juga? Tak, sebab dia kekal tu disebabkan Allah mengekalkan dia. Faham itu sahaja. Kalau Tuhan menghendakikan hancur-hancurlah, tapi Tuhan tak menghendaki. Itu saja. Betul macam tadi, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Betul, dia tak binasa sebab Allah menghendaki kekal. Illa mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Maksud mereka jadi masuklah semua benda tu. Sebenarnya kalau ikut istilah mereka tu untuk orang yang berakal aja kan. Tapi di sini termasuk semua. Baik, itu maknanya mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan binasa. Kita tak terima sekali-sekali. Dan dalil baqa Allah Subhanahu wa taala, mana bukti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kekal? Mana bukti dia? Mana dalilnya? Jika ada ia Allah tu binasa. Ni andai kata je, bukan betul pun, andai kata. Seandainya Allah tu binasa, nescaya adalah ia baharu. Dia lari dah. Dia tak boleh lari daripada kaedah ni. Kalau kata Allah tu tidak kekal, berarti Allah tu baru. Sebab benda baru ni dia ada permulaan dan dia ada penghujung, tu namanya baru. Sebab dia ada bersifat dengan sifat perubahan. Macam saya sebut tadi, dia mula dari kecil bayi kanak-kanak apa ni, remaja dewasa mampus habis. Mana tak ada dah. Berarti mana dulu tu apa nama ni, masa bayi lagi, waktu besar kanak-kanak, peringkat dewasa, mereka perubahan semakin dekat. Itu maknanya ada perubahan. Perubahan itulah dinamakan baharu, sebab sifat baru adalah sifat perubahan. Sebab itulah, kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Setiap benda yang binasa harus ada, harus tak ada. Kalau Tuhan menghendaki adalah dia. Kalau Tuhan tidak menghendaki tak ada. Itu benda binasa macam kita sekarang ni. Kadang-kadang kita ada ni. Kalau Tuhan nak, mampus. Tak ada. Berarti kalau kata Allah tu baharu, kalau Allah tu baru, berarti Allah tu boleh kata sekarang masih ada, akan datang tak ada nanti. Itu maknanya itu benda baru, itu mustahil. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Itu maksud dia. Setiap benda yang boleh ada dan boleh tak ada dinamakan baharu. Dan baharu Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Mensabitkan Allah itu baharu, nama dia mustahil. Karena berkata mustahil sebab telah sabit qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bahas baru tadi. Bahar tentang Allah SWT bersifat dengan sedia, berarti Allah tidak baharu. Kalau kata sabit Allah tu baru, berarti Allah tu ada penghujung, binasa.
Sedangkan setiap benda binasa, boleh kata ada, boleh kata tak ada. Kalau setiap benda yang boleh kata ada dan boleh kata tak ada, itu namanya benda baru. Boleh boleh faham tak? Akak boleh faham? Benda baharu adalah benda yang boleh kata ada dan boleh kata tak ada. Itu senang cerita. Bila benda yang boleh kata ada dan boleh kata tak ada, berarti benda tu binasa. Senang. Boleh? Boleh faham tak? Benda baharu apa dia? Boleh kata ada, boleh kata tak ada. Setiap benda yang boleh kata tak ada, boleh kata ada, itu mana benda tu, berarti benda tu menjadi benda binasa. Itu saja. Jadi kalau mensabitkan Allah tu baru, mustahil. Kerana kita telah sabitkan qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan maka sabitlah baqanya. Bila kita dah yakin pada sifat yang tadi tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat sedia, berarti Allah tidak baharu, maka sabitlah kekal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sabitkan adanya Allah Subhanahu wa taala sedia kala, tidak bersifat dengan sifat baharu, berarti Allah sifat dengan kekal. Sebab bila setiap benda baharu, dia ada permulaan, dia ada penghujung. Itu benda baru. Dia ada permulaan, dia ada pada penghujung. Bila tidak ada penghujung, berarti kekal. Bila kekal itulah sifat Allah, bukan sifat baru. Itu maksud dia. Dan apabila sabit baqa, mustahillah binasa. Kalau kita dah yakin, dah i'tiqad dan meletakkan di hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kekal, maka mustahillah binasa Allah Subhanahu wa taala. Maksud mustahil mana kita tak terima sama sekali mensabitkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat binasa. Berarti kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dan Allah tidak binasa sama sekali. Agak senang. Boleh itu saja. Dan yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallah, panjang sekali. Pada muka surat yang ke-9, muka surat 9, barisan yang ke-4 daripada atas ke bawah. Barisan yang ke-4 daripada atas ke bawah. Baik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bermula mensyukurkan pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat, mengadu-ngadu, segala perkataan yang tiada baik, seperti bid'ah, berbantah-bantah, bergaduh, sama itu. Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya mendengar suara itu akan fitnah. Dan seperti mendengar perkakas peralatan permainan yang diharamkan, seperti serunai, gendang. Gendang ni dia ada dua. Habis. Jadi kita masih lagi membahaskan tentang fasal yang kedua daripada 7 fasal. Fasal yang pertama dah lepas dah, tentang mata. Jadi kita sendirilah yang mengukurkan diri kita, yang mengukurkan diri kita sama
tidak. Kita sendirilah yang menghukumkan diri kita, sebab kita dah tahu yang mana boleh kita tengok, yang mana tak boleh kita tengok. Jadi kalau kita dah tahu dah tentang akibat dia, tentang bahayanya, tentang kesannya, dosa dan pahalanya, kita tahu dah, berarti kita lah sendiri yang meletakkan diri mata kita ke mana. Kita boleh. Jadi kalau kita gunakan mata kita, gunakan untuk menjalan ke masjid, ke majlis ilmu, itu tak baik. Tapi kalau kita guna untuk menghiburkan hati kita, tengok sesuatu perkara yang dilarangkan, maka nanti di akhirat nanti kita ada dakwaan lah. Baik. Yang kedua, telinga. Bila kita tengok, pasti kita dengar. Kalau tengok tak dengar, apa faedah dia? Faedah dia apa? Tengok aja, tapi tak ada suara. Agak-agak sedap lah cerita. Kalau kita ada cerita, kita tengok aja, tapi suara tak ada. Sedap? Sono kan? Kalau tengok bola, pakai senyap belaka, agak-agak sedap. Tak sedap Mesti ada bunyi suara tak? Bawa semangat sikit. Tengok siawannya, tapi 2-3 jam tak habis. Itu maknanya bila tengok mesti nak mendengar. Nak dengar tu kena perhati, kena jaga elok. Jadi sekarang kita dah tahulah, telinga ni yang Tuhan jadikan untuk kita ada 2 faedah. Faedah bahasa dunia dan faedah bahasa akhirat. Walaupun kita ada dunia, tapi kalau kita pandai guna, faedahnya untuk dapat kelebihan di akhirat. Dan walaupun kalau sekiranya tak ada dunia pun, kita boleh mengelakkan daripada perkara-perkara yang bahaya. Contoh kita naik motor, bunyi horn, rupa-rupa ada lori belakang, kita elak. Kalau pekak, agak-agak selamat dah jalan. Jalan kaki, tepi jalan, lori besar datang, boleh beri horn, tak dengar, mampus nanti. Macam itulah seperti mana orang kena langgar ke kereta api. Duk call, duk main handphone atas rel kereta api. Kereta api duk main horn, dia tak boleh brake, laju bukan macam kereta kan. Dia bagi horn, pom, tak dengar juga. Melanggar lah lagi. Hancur lebu kan. Kalau ceritanya tak dengar. Cuba dengar, lari dia. Betul lah. Faedah bukan hanya akhirat saja, dunia pun kita dapat. Berarti kita kena gunakan sebaik-baik mungkin, supaya telinga kita tak kena dakwa, dan supaya pendengaran kita kekal. Maknanya maksud kekal ni bukan kekal sampai abadi, maknanya boleh tahan lama lah. Kan ada setengah-setengah dah umur 50, 60 dah tak apa dengar dah. Sebab apa? Sebab mungkin kebanyakan itu nak tarik balik nikmat pendengaran tu. Di antara supaya dia insaf, ataupun Tuhan menambahkan lagi kebaikan untuknya, ada juga. Baik. Jadi antara cara kita bersyukur, bila kita dah tahu dah pendengaran, telinga yang Tuhan bagikan, Tuhan letakkan sifat dengar tu di telinga, itu satu nikmat, satu amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur tentang nikmat pendengaran tu, Masya Allah. Ini besar, ni bukan kecil. Ini nikmat yang besar. Kalau kata orang tu tak dengar, boleh pakai alat untuk mendengar pun, guna bateri, kelas bateri tak dengar juga. Ini Tuhan bagikan kita ni asal punya, tak pakai bateri. Mata kita tak pakai bateri, telinga kita tak ada bateri, lidah kita semua tak ada bateri, jantung kita tak ada bateri. Kalau pakai bateri, tengah-tengah makan bateri habis. Agak-agaknya nak kita, Masya Allah. Lipat 3 lapis limut habis. Jadi Alhamdulillah, maka Tuhan bagikan pendengaran kita tanpa bateri. Jadi kita bersyukur. Jadi cara bersyukur ni bukan sebab Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu lidah. Syukur yang sebenar adalah memeliharanya telinga itu, pendengaran itu, daripada mendengar yang dilarang. Mana mendengar daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak memelihara, menjaga, menjauhi daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar. Contoh dia seperti mengumpat yang diharamkan. Kena qaid situ.
Seperti mengumpat, jadi mengumpat yang diharamkan. Dia ada mengumpat halal, ada pula mengumpat halal. Ngumpat halal, ngumpat wajib. Wajib ngumpat. Oh, ustaz ni ajar orang ngumpat wajib ni. Tapi kena tahulah hak mana ngumpat wajib. Kenal dulu, mengumpat tu apa takrif dia? Apa takrif mengumpat? Abang tahu? Mengumpat apa takrif dia apa? Ngata di belakang. Okey. Zikruka akhaka bima yakrahu. Kalau ngata belakang tu boleh kata dua. Ada yang baik, ada yang tak baik, kan? Tapi tak apalah, termasuk juga maksud ngata tu mana benda tak baik tu kan? Kalau muji lain pula. Mengata benda baik. Jadi zikruka akhaka bima yakrahu, menyebut oleh engkau akan saudara engkau apa yang dia tak suka. Itu namanya mengumpat. Boleh kan? Menyebut oleh engkau akan saudara engkau apa yang dia tak suka di belakang. Itu namanya mengumpat. Jadi bila menyebut perkara yang dia tak suka di belakang dia, berarti namanya mengumpat. Jadi mengumpat ni terbahagi kepada berapa? Wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Hak wajibnya ni sampai dua je lah. Wajib, haram. Yang banyak. Banyak lagi kita nak buat. Wajib ni macam mana? Kalau kita sebut haram juga, tetapi wajib kena sebut. Contohnya seorang A nak berkawan dengan seorang yang bernama B, kan? Jadi si B ni kita tahu perangai dia macam mana. Isak dadah, curi, bunuh, merempit. Contohnya kan. Tiba-tiba si A ni dia tak tahu sifat si B dia macam mana. Dia nak berkawan dengan kawan si B ni, nak bersaing dengan si B ni. Agak-agak kalau kita tak bagi tahu kat dia, kat si A ni tentang perihal sifat si B ni, boleh tak? Tak boleh. Sebab kita sanggup tak? Si A ni rosak dengan sebab si B. Boleh? Sanggup tak ada sanggup? Tak sanggup. Berarti kita nak jaga dia supaya dia ni tak terjemus dalam sifat-sifat yang bahaya ini, ataupun supaya dia tidak bersaing, tidak berkawan dengan si B yang jahat ni. Lalu kita cakap dengan si A, jangan kamu duk saing dengan si B tu. B tu merempit tu. Polis duk buru dia tu. Dia tu jahat tu. Dia suka kaki bunuh orang, kaki zina, kaki merempit tu, kaki perempuan tu. Jadi kalau kita sebut tu, kalau depan dia marah tak si B? Marah tak? Marah. Berarti dibenarkan. Sebab tujuan kita bukan nak memburuk-burukkan si B. Tujuan kita nak mengelakkan si A ni daripada berkawan. Itu saja. Boleh faham tak? Tetapi kalau kita sebut keburukan orang, tujuan nak memburukkan orang, itu hukum dia haram, walaupun dia buat. Contohnya seorang si B tadi, dia nama seorang mengumpat haram. Itu lah maksud dia tu. Itu maksud dia mengumpat haram. Maknanya kita sebutkan perbuatan yang tak baik. Contoh walaupun dia buat sendiri. Contoh dia mencuri, dia merompak, dia merempit, dia berzina, dia minum arak, dia suka makan risuah dan sebagainya. Kita dah sebut dia. Tapi tujuan kita sebut tu bukan nak supaya orang tu lari ataupun tidak bersaing dengan dia, tapi tujuan kita nak memburuk-burukkan dia. Maka hukum dia mengumpat haram namanya. Boleh jadi kena jaga tu. Nampak kawan kita, Allah kawan tu apa nama tadi, kita cerita keburukan dia di belakang. Bukan tujuan nak supaya orang tu mengelak, kita kerana nak buruk-burukan. Ini nama dia mengumpat haram. Jadi kalau orang mengumpat haram, jadi kita dengar ni,
Sama dah tu. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar, mustami' syarikan. Al-mughtab, al-mustami' syarikan. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar tu berkongsi, bersyubhat sekali. Dapat dua-dua. Kalau orang yang mengumpat tu dapat 100 pahala dosa, maka orang yang mendengar pun dapat 100 juga. Syarat dia apa? Syarat orang yang mendengar tu setuju. Lain kalau dia dengar tak setuju. Tak setuju macam mana? Terpaksa duduk dalam masa tu, tapi dia dengar. Dah hati dia tak suka, hati dia bercanggah. Itu tak termasuk. Sebab apa? Sebab terpaksa. Nak tegur takut apa nak kena bahang dengan pelembang pula. Contohnya kan, orang besar kan, adapun orang yang ni dia mengumpat, kita nak tegur secara direct tak boleh, jadi kita benci. Jadi kalau dia dengar serta dengan setuju, suka, maka baru dikirakan dosa. Tapi kalau dia dengar tapi dia tak suka, macam mana pula dengar tak suka? Betul. Berarti dia terpaksa dengar je. Tapi hati dia kelain. Dia tak perhati orang cakap tu. Ada juga kan, ada kawan-kawan kita cerita pasal orang ni, pasal orang tu. Kita bukan dengar sangat pun. Kalau kita tahu tentang haram kan, kita bukan dengar, kita buat lelak, tak tahu. Tu dia cakap seorang-seorang. Orang gila. Maknanya syarat dia, kalau kita mendengar orang mengumpat yang haram tadi, apa nama tadi, serta kita suka, kita rela, maka hukum dia berdosa lah. Itu saja. Sebab mengumpat ni besar. Walaupun apa nama, selekeh-lekeh perkataan yang tidak baik, seperti mana Siti Aisyah mengatakan kepada seorang perempuan, adapun apa nama isteri Nabi yang nama Safiyah, atas silap lah. Jadi lalu Nabi suruh, kata Safiyah tu cantik tapi pendek sikit. Itu masalahnya. Sifat tak baik lah. Jadi orang sebut ni. Lalu Nabi suruh Siti Aisyah ni muntah balik daging yang kamu makan. Itu zaman Rasulullah, mukjizat semua. Keluarkan daging yang seketul. Sebab apa? Wala yakul apa ni? Apa nama dalam ayat Quran? Wala yaqtab ba'dukum ba'da wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini maksud adalah hadis dalam ayat Quran. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, jangan kamu mengumpat oleh setengahmu akan setengah, mengumpat haram. Ayuhibbu, adakah kamu suka, ay ya'kula lahma akhihi maitan, adakah kamu suka nak memakankan daging saudara engkau? Adakah kamu suka makan bangkai? Lahma akhihi, makan daging saudara engkau, daging bangkai saudara engkau. Kamu suka ya? Adakah kamu suka, kesimpulannya, suka makan daging bangkai saudara engkau? Suka makan? Nak makan daging saudara kita? Suka tak? Tak suka. Fakarihtumu, pasti kamu tak suka. Mana ada orang suka makan bangkai? Tak suka. Sebab itulah Nabi jangan. Dia Nabi Allah memberitahu kepada kita, orang yang mengumpat yang haram itu dia memakan bangkai saudara dia. Berarti jangan. Betul. Hadis ayat Quran ini turun disebabkan ceritanya, kisah dia seperti mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi, dia menyuruhkan kepada seorang orang yang lain minta makanan kepada Nabi. Lalu seorang sahabat yang menjaga makanan Nabi ini, dia kata tak ada, dah habis. Lalu dia mengatakan, dia tu bukannya habis, dia tak bagi. Ni masalah dia. Dia mengumpat, dia kutuk ke belakang. Bukannya habis, dia tak bagi. Jahat ni contohnya lah. Lalu Tuhan turun ayat ni. Lalu Nabi panggil dia, suruh dikeluarkan balik daging mentah. Masya-Allah. Di zaman Nabi boleh tengok betul-betul kalau kita tengok dia sekarang ni, dia tengah mengumpat tu tengah makan daging. Agak-agak rasanya ni. Tengah
akan muntah balik daging tu. Tapi seronok sebab tak nampak. Itulah. Kita yang mendengar pun sama juga. Sebab apa? Sebab kalau kita tak suka dengar, pasti kita akan mengilahkan tajuk lain. Tapi disebabkan kita duk mencapok pula. Dia dah cerita, kita sambung lagi, kita cocok lagi, kita tambah lagi dia naik angin. Seronok itulah bahayanya. Mengumpat ni sama je, mana-mana pun sama. Tak ada lelaki, tak ada perempuan. Kalau lelaki dia besar lelaki, kalau perempuan dia besar perempuan. Dia sama je. Lekat pejabat lagi kat ofis, kat tempat kerja, niaga dan sebagainya. Dia cari jalan. Inilah masalah dia, betul kena jagalah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengadu-ngadu. Apa maksud mengadu? Yakni yang menjadikan supaya orang berbantahan. Maknanya mengadu ni apa yang apa nama? Ngacung. Faham ngacung? Tahu ngadu? Maknanya orang yang suka membelagakan orang. Orang yang mengadu ni orang yang suka membelaga orang. Ini pun sama. Contohlah si A, dia membelagakan si B dengan si D. CD pula, CD bukan CD tu. Si A ni dia ni suka mempelagakan si A dengan si A ni dia suka mempelagakan si B dengan si D. Supaya bergaduh. Berarti dia ni bila dia cerita pasal si B ni, si D dia dengar. Dengar tu tentang si B tu, maka hukum dia berdosa sebab dia nak pelagakan orang. Dan kita dengar pun sama, walaupun dia tak pelagakan kita dengan dia, dengan orang lain, tapi orang lain pula dengar pasal dia ni, cerita pasalnya ni, hukum dia sama dah tu. Ni nama dia orang golok mata dua. Ni nama dia orang suka pelaga. Sini pun dia boleh tebas, sini pun boleh tebas. Jadi kalau kita nak hukumkan, nak salahkan, bukan salah orang si B tu, salahkan dia, kena potong tekak dia dulu. Dan segala perkataan yang tiada baik, perkataan lafaz-lafaz kalimah-kalimah yang tidak baik, ni suka cakap karut, ni bahaya ni kan. Cakap benda yang mengarutkan, seperti bid'ah, perkataan-perkataan yang mengarut, seperti mana dikir barat yang haram lah, dikir barat yang halal pun ada. Macam mana dia gunakan perkataan-perkataan yang tidak mengarut, boleh. Seperti mana orang dukir dah ni Kelantan dah. Tapi kalau dikir barat yang mengarutkan, itu nama dia hukum dia, kalau kita dengar, hukum dia haram. Demikian juga lagi, ni yang pertandingan ni, bahagian lucu ni, perkataan-perkataan yang menyukakan, yang mensukakan orang, tapi dia gunakan perkataan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan berbantah-bantah, bergaduh. Kita suka dengar orang bergaduh, sama juga. Orang bergaduh, suka dengar. Bukan setakat dengar saja, cocok pula dia bergaduh, berapi sikit. Nampak orang tu dah berapi dah, tambah lagi minyak gas, tambah lagi minyak petrol, lagi menambah naik kan. Dan mendengarkan suara perempuan, bahaya nanti. Mendengarkan suara perempuan dan muda belia, budak lelaki yang nama dia muda belia, jika ditakuti daripadanya akan fitnah, baru diharamkan. Kalau kita dengar orang baca Quran, dengar dia berzikir ke, dengar perkataan dia, kita bercakap sama, yang tak membawa kepada fitnah, itu tak masalah. Tapi kalau dengar suara dia menyanyi, sedap suara ni, kalau terbayang-bayang tuannya, itu bahaya. Itu hukum dia berdosa. Sebab tu seorang perempuan boleh menyanyi, tapi jangan menyanyi di hadapan lelaki yang bukan mahram, di khalayak orang ramai
Ya dah. Sebab apa? Membawa kepada fitnah. Jadi kita dengar apa? Kita pergi majlis jamuan makan jamuan, kita dengar perempuan duk nyanyi. Sama dah tu. Sebab dia membawa kepada fitnah. Berjoget-joget pula depannya. Bergaya-gaya, nampak tubuh badannya. Hukum dia sama dah tu. Berarti tak boleh dengar. Dan demikian juga muda belia, budak laki-laki yang muda belia. Kita dengar suara dia menyebabkan menimbulkan syahwat. Maka hukum dia berdosa juga kita dengar suara. Walaupun tuan dia tak nampak, tapi dengan suara pun dah dapat dosa. Tapi kalau suara pondan macam mana? Dosa tak? Tak dosa. Assalamualaikum. Tuannya berjalan macam perempuan. So cuma ada satu kisah. Saya pergi cerita je, bukan nak mengubah pun. Kawan ni jual minyak dekat petrol Petronas. Dia tanya, "Kak nak berapa?" RM50. Ingat perempuan, perempuan lelaki. Rambut panjang, badan lembut, kan? Tanya. Dia hulu duit je. Kita cakap lagi, yang kawan ni ingat perempuan, muka macam perempuan, badan macam perempuan, rambut macam perempuan, dengan sekat ni. Cuba dia tanya, "Akak nak berapa?" Yang ikan ni jawab, RM50. Ingat perempuan, perempuan lelaki. Itu dah ceritanya apa? Suara dia tu tak menjadi fitnah. Sebab apa? Walaupun badannya macam perempuan, tapi suara kasar sebab dia ada lelaki. Ya, ada ni hukum ni. Berarti kesimpulannya, kalau kita dengar suara perempuan ataupun suara lelaki yang muda belia, tapi kalau membawa kepada fitnah, maka hukum dia haram mendengar. Tapi kalau tidak membawa kepada fitnah, macam kita ramai-ramai, kita dengar orang baca Quran dengan qasidah, nasyid dan sebagainya, tapi tak membawa fitnah, maka tidak menjadi masalah lah. Sebab tu kata setengah ulama, suara perempuan ni haram. Kata setengah ulama tidak. Itu kalau tengok apa nama tadilah, tidak memberi fitnah. Tapi tak boleh, walaupun tak memberi fitnah, tidak dibenarkan seorang perempuan pergi azan kat masjid ya. Azan kat masjid tak boleh. Contohnya. Tapi kalau nak azan juga anak ni tak boleh ke kawasan perempuan saja. Nanti berawal fitnah. Sebab apa? Suara macam sedap, tengok-tengok cimek. Dan seperti mendengarkan perkakas permainan, perkakas mana peralatan, permainan yang diharamkan. Ada kait di situ. Peralatan permainan yang diharamkan. Adapun permainan perkakas peralatan permainan yang dihalalkan tak apa. Ni yang diharamkan, seperti serunai, trompet kan, yang untuk pakai tu lubang besar kan. Lubang kecil je tapi yang depan besar, pakai serunai kan. Macam-macam suara. Dan gendang ni bukan kompang. Kompang tu lain. Gendang ni yang macam gendang keling ni. Kan? Yang kelingnya geduk-geduk kan? Yang keling punya dia yang ada dua belah tu tak boleh tu. Dua belah. Yang ni pun ada, yang ni pun ada. Yang keling tu yang geduk-geduk macam tu. Tu keling tu. Tu tak boleh. Ada kompang yang kita pakai tu tak masalah. Dan habis itu. Berarti peralatan yang lain lagi seperti mana peralatan orang Yahudi kan, yang jenis macam-macam lah, saya pun tak ingat lah, tak tahu nama dia. Dan zaman ni kalau kita tengok tempat orang menyanyi kan, ada macam-macam, ada ketuk je atas, ketuk bawah, ketuk dengar, semua tu haram lah kira. Adapun peralatan yang dibenarkan seperti kumpang, apa nama tu, seperti mana orang nasyid tu buat dah, itu dibenarkan lah. Dan jangan kau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpama serunai itu. Mana jangan kita tertipu bahawa mendengarkan serunai itu tidak menghalalkan, tidak boleh sama sekali. Jangan tertipu, jangan terpedaya dengan pendapat orang mengatakan halal mendengarkan serunai. Sebab tu ada kalau orang yang warak, dia tak akan pergi ke majlis-majlis orang kenamaan, sebab menyebabkan biasa orang-orang dulu bila datang orang kenamaan ni, dia hiburkan hati dia dengan
nyanyi-nyanyian dan lagu-lagu. Jadi ulama-ulama dia elakkan diri. Kalau jemput ke dia sakit perut, tak jadi. Kerana apa? Kerana perkataan itu menyalahi akan Al-Quran. Pendapat orang mengatakan halal mendengarkan suara seruna itu hukum menyalahi, mencanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu mana satu aliran yang sesat, satu pendapat dia mengatakan, dia kata kita ni nak dapatkan sebenar-benar zikir, untuk sebenar-benar tumpu zikir kita, hati kita tumpu kepada Allah, kita kena selalu mendengarkan lagu-lagu dan nyanyi-nyanyian. Ini satu pendapat. Saya dengar sini. Dia kata sebab apa? Bila kita dengar lagu, bila kita dengar nyanyi-nyanyian, di samping tu hati kita kena tonton Allah, 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 Allah. Beratnya tu. Dia suruh kita buatnya tu. Jadi telinga kita dengar, tapi hati kita tidak. Hati kita dengar kita zikir kepada Allah. Itu dia kata sebenar-benar dapat, orang kata sebenar-benar orang yang berzikir khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya menyalahi Al-Quran dan hadis ulama-ulama. Itu tidak boleh pakai, pendapat yang sesat. Bila dengar lagu hatinya berjalan apa lagi. Maka lazimkan olehmu, kata musannif, memeliharakan pendengar engkau daripada perkataan yang keji. Kena jaga elok-elok. Maksud jaga tadilah bukan ambil telinga, ambil kapas, ambil simen, sombak dah. Dengar pelihara ni kena jauh. Dan yang sia-sia, perkataan yang keji, perkataan yang buruk, yang tak elok, yang menyebabkan keburukan, dan perkataan yang sia-sia, mana perkataan yang tidak ada faedah, tidak membawa kepada dapat pahala. Itu perkataan sia-sia. Dosa tak ada dosa, pahala pun tak dapat, mana sia-sia dah panggil. Kalau dapat dosa itu perkataan yang jahat, perkataan yang tidak dibenarkan, kan? Kerana apa? Tak boleh kita dengar perkataan-perkataan yang keji, yang bawa kepada yang tidak ada pahala apa-apa, kerana mereka yang menuntut dengar itu bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Berarti sebab apa tak boleh kita dengar? Kerana orang yang mendengar itu berkongsi, bersyubhat dengan mereka-mereka yang bercakap dengan perkataan yang membawa kepada dosa. Sama. Kalau dia dapat 10, dapat 10 juga. Kalau dia dapat 100, 100 juga kita dapat. Berarti tak kurang sedikit pun dosa dia. Berarti kena hati-hati. Jadi jangan kita suka perkataan-perkataan yang membawa kepada fitnah. Fitnah lagi bahaya. Kita pula tak tahu asal usul, tak tahu punca, kita pun sambung cerita. Inilah bahaya nanti. Sebab tu boleh berlaku orang-orang yang datang ke masjid, datang ke surau, boleh berlaku dosa bunuh, dosa berdosa lagi, dosa berzina, dosa minum arak. Sebab apa? Sebab bila kita cerita daripada orang, sedangkan kita tak tahu orang yang diceritakan itu betul atau tidak dibuat. Ini kena jaga. Fitnah ni adalah, contohnya si A dia menceritakan si B, sedangkan si B itu tak buat. Dia cerita pasal keburukan si B ni, tentang hal perbuatan, kata si B ni mencuri, si B ni minum arak, si B ni membunuhkan orang. Tiba-tiba si B ni tak buat apa-apa, tak ada buat pun benda tu, maka dinamakan fitnah. Suatu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau dia buat betul, saya cerita ni hak dia buat. Itulah nak berkata, itu namanya mengumpat. Walaupun dia curi, betul kamu cerita dia curi, cerita dia membunuh, itu nama dia mengumpat. Tapi kalau kamu cerita apa yang dia tak buat, itu nama dia fitnah. Jadi kalau kita dengar orang yang memfitnahkan orang, berarti dosa kita pun dapat dosa juga besar. Al fitnatu asyaddu minal qatl.
Fitnah itu adalah lebih berat, lebih dahsyat, lebih besar daripada membunuh. Sebab apa? Kalau awak bunuh orang, dosa seorang tu je. Tapi kalau fitnah merembak seluruh dunia, berat ni. Itu kena jaga baik-baiklah. Jika kita nak sambungkan cerita, kita nak dengar, biar kita tahu maklumat yang sebenar. Jangan kita mudah-mudah menerima dan menelannya. Nanti bila telan, kalau telan perkara yang baik tak apa. Kalau telan perkara yang tidak baik, dia akan menyebabkan kita jadi sakit, racun. Itulah bahayanya. Jadi kita sembahyang hari-hari, dosa membunuh dapat, dosa berzina dapat. Habis. Dan lagi pula bahawa mendengarkan perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Masya-Allah. Baik. Jadi kata musannif, mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia itu boleh membawa, boleh mendatangkan waswah di dalam hati. Waswah ni mana perkara yang mengganggukan di dalam hati kita. Dia suka mengganggukan supaya kita ini rasa tak tenteram. Itu nama waswas. Nama dia sesuatu apa? Syaitan yang mewaswaskan dalam hati kita, nama dia Al-Khannas. Alladhi min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inilah syaitan yang bernama Al-Khannas ni. Tugas dia adalah untuk mewaswaskan hati manusia. Jadi kalau kita suka mendengarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak membawa kepada pahala, maka jangan kita dengar. Kita kena bila masuk ke dalam hati kita banyak perkataan-perkataan yang membawa, sebetulnya jangan kita suka tengok cerita, jangan kita suka tengok kisah-kisah apa nama tadi, awal apa ni yang pertandingan malam-malam ni, apa Maharaja Lawak. Saya pun tak ingat dah. Ingat dah, tapi bila cerita tak ingat pula ni. Tahu dah tu. Maharaja Lawak. Jangan kita dengar sangat. Nanti membawa kepada kita was-was. Kalau perkataan dia baik, perkataan dia tidak bercanggah dengan syarak, itu nama dia sia-sia. Tapi kalau perkataan dia bercanggah dengan syarak, demi bulan, demi bintang, contohnya. Contoh kita buat lagu kita bukanlah dia buat gaya sikit-sikit, buat pakaian perempuan, haram tu. Walaupun buat main-main pun haram juga. Pakaian perempuan tak boleh. Kita lelaki pakaikan pelekat, lepas tu ambil tudung pakai, tak boleh? Tak boleh. Lainlah kalau pakai tudung kerana ada sebab kata panas ke, tak ada salah. Saya sekali, tapi tak boleh pakai. Kita pun suka tengok. Tak boleh tu. Membawa kepada was-was dalam hati kita. Semakin banyak kita dengar perkataan-perkataan yang sia-sia, apatah lagi benda haram kan. Kalau haram dah dosa dah. Ni hak was-was ni, hak sia-sia ni. Mau ada was-was. Was-was ni bila kita ibadat tak tenteram, tak khusyuk. Dia mari gambaran-gambaran. Isyak dah sampai. Cerita tak habis lagi. Dia bagi tu. Tunggu dulu sampai habis dulu. Sampai pukul 10 nanti. Habis. Jadi maknanya kalau boleh elakkanlah. Sebab apa? Kita tidak tahu, telah nak beza yang mana perkataan dia dibenarkan oleh syarak ataupun perkataan yang tak dibenarkan oleh syarak. Tak tahu. Jadi kita tak tahu, itulah seeloknya kita elak. Min husnil mar'i la tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tak ada faedah. Itu di antara. Sebab tu orang yang wara, dia tidak suka melakukan perkara-perkara yang membawa kepada tak ada pahala. Dia suka buat perkara-perkara yang membawa kepada pahala. Kalau macam kita kan, ada setengah orang pada bola tak salah kan, tapi orang dulu dia tak main bola, dia suka buat kebun kan. Kita ambil cangkul buat kebun, perlu juga kan. Tapi yang tu tak suka sakit ni kan, buat kebun
Buat apa lagi? Jogging ke, lari ke, buat benda-benda yang boleh buat peluh, dapat pahala juga. Dunia pun kita dapat pahala pun, tak ada masalah kan. Tapi kalau kita main bola, kalau pakai tutup aurat semuanya okey, tak masalah. Tapi kalau tu fikir-fikir, bola sebiji pakai berubut, lepas tu sorok pula, tak sesuai kan. Kalau kita pula dia ngaji gitu kan, kita tengok bola tu sorok sekali, nanti syawal kat kedai kopi, tak sesuai kita ngaji agama. Betul-betul tak ada tu, kita tengok tu mana ada. Yang untuk garu je ada. Yang untuk garu, tu dia suka. Baiklah, jadi keseloknya sebab benda-benda tu membawa kepada sia-sia masa kita. Memang seronok tengok kan. Baiklah. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan, setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Bila ustaz ni nak buat habis, lama betul. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung balikkan dan pada minggu hadapan menjazikan Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau ada kesilapan perkataan yang membawa pada tergolek hati. Rasa-rasa ada soalan kan tentang akidah? Tak apa faham kan? Boleh? Yang mana? Muka surat 6 ke muka surat 5? Muka surat 6. Barisan yang berapa? Barisan ketiga sampai keempat. Wujud artinya tiada memutuskan. Adanya wujud oleh Adam. Adam itu maksudnya tiada. Adam itu maksudnya tiada. Tiada. Maknanya adanya Allah Subhanahu wa taala tidak dihubungi, tidak diputuskan oleh tiada. Boleh faham tak agak-agak? Tak ada maka ke? Ada maka? Maka pun tak ada. Tak ada maka apa saya nak tulis? Tak ada maka. Mana putus ni, mana hubung? Contohnya ada mana tak dihubungi oleh tiadanya. Nak cakap susah. Dia ada kalau perkataan tu boleh senang. Jadi maksudnya ini tidak memutuskan adanya Allah Subhanahu wa taala oleh tiada. Maksudnya ada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tidak diputuskan oleh tiada. Maknanya ada tu tak ada. Kalimah ketiadaan tu tidak dihubungi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Allah senantiasa. Macam kita ni diputuskan oleh tiada. Boleh Lepas tu kita ni tak dinamakan kekal, sebab kita kata binasa. Sebab binasa ni diputuskan oleh tiada. Ada je tak ada. Tu maksud dia putus kan. Ada tu. Contohnya datang sembahyang hari, rupa-rupa hari tu tak ada. Maknanya diputuskan. Rupa-rupanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya diputuskan oleh tiada, tak ada dah. Adapun kekal ada selama-lama, tak diputuskan oleh tiada. Itu maksud kekal. Mana tak dihubungi, tak disambung dengan tiada. Itu maksud dia. Boleh? Tak disambung dengan tiada, senantiasa. Itu maksudnya. Kalau ada maka boleh tulis, tapi tak ada maka. Tak ada maka. Itu maksudnya yang itulah. Ada lagi? Ada? Boleh faham tak? Boleh? InsyaAllah. Apa-apa? Ada? Kakak boleh? Ada kemiskinan, tak apa-apa faham ke? Kalau tak faham boleh beritahu, jangan buat faham pula nanti.
Nanti dia akan simpan dalam tu sampai bila-bila tak faham. Dia usah ngajar tak faham, aku malas datang. Jadi tu bila kita tak faham tanya terus. Untuk boleh menambahkan, untuk membaiki balik apa ni. Kan ada setengah-setengah bila dengar tak faham dia tak datang. Sebab apa? Dia tak tanya. Tak faham tanya boleh. Tapi jangan tanya berat tentang bab-bab lain. Saya kata kalau bab ni bolehlah sikit-sikit kan. Akidah insya-Allah. Itu saya sebut dia ulama dia mengatakan dia muzik yang berbentuk dakwah tak bersalah sebab dia membuat lagu-lagu yang berbentuk dakwah kan, seperti mana lagu-lagu banyak nasyid lah kan, tak macam bila dibenarkan dia berlagu dan gunakan alat muzik tu berarti bila dibenarkan berarti dibenarkan juga kita mendengar sebab nak dakwah. Kalau kita tak dibenarkan untuk kita mendengar, macam mana cari nak dakwah? Mana bila dibenarkan untuk dia berlagu bukan alat-alat yang dibenarkan, maka kita dengar pun boleh juga. Sebab bila kita dengar membawa kepada kita ni dekat dengan Allah, ataupun kita dapat rasa insaf dengarkan. Seperti ada setengah-setengah kan ada qasidah, ada burdah, ada samping dengan ada seperti mana ada muzik-muzik kan, boleh. Dan nasyid pun boleh juga kan, seperti mana Raihan kan, dia nasyid sifat 20 nama-nama Nabi kan, ada juga kan, boleh tu, boleh dia dengar. Tapi kalau kita dengar lagu-lagu yang membawa kepada syirik kepada Allah, itu tidak boleh. Itu saja. Ada yang masih lagi? Ada. Ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rizqna fama nabiyina hifdzal muslimin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar